Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi sekali minggu ni. Alhamdulillah kita boleh buat lagi sekali ulang kaji. Sementara pintu taubat masih terbuka ni. Belum SPM lagi tak apa. Selagi belum dapat papers, belum tenyeh ni soalan objektif tenyeh lah kan. Kalau soalan subjektif tu kita contoh-contoh sikitlah kat soalan dapat markah. Okey, kita tengok soalan nombor 1 dulu. Nombor 1 ni topik apa ni? Ketaksamaan ketaksamaan linear. Saya punya marker pen ni dia dalam keadaan kritikal sebenarnya kan. Saya dah order ink tapi biasalah Shopee hari Cina. Lepas hari Cina baru sampai. Okey, tengok dia punya boundary dia, kawasan tu, tengok kawasan tu. Yang kamu nampak dengan jelas ada dua persamaan jelas. Dua persamaan yang jelas. Apa dua persamaan yang jelas? Pertama adalah Y sama dengan 2. Itu jelas. Nampak? Satu lagi dia bagi 2X tolak 3Y tolak 3 sama dengan 0. Untuk ketaksamaan, kita tak ubah persamaan ni. Apa dia bagi, kita redha. Okey? Kemudian kita tengok. Soalan dia kata apa? Nyatakan 3 ketaksamaan yang mentakdirkan rantau berlorek di bawah. Okey, sekarang kita tengok yang kita ada dulu. Yang kita ada, untuk yang ini, garisan dia putus. Dan dia lorek di bawah. Nampak? Bila dia lorek bawah, apa jawapan kita? Putus di bawah. Kenapa di bawah? Cerita dia, chief dia adalah Y. Satu marker pen telah di reject. Chief dia Y, jadi bila chief dia Y, kita pertimbangkan atas atau bawah. Tengok ketua dia. Jadi yang kat sini, jawapan kita akan jadi Y lebih kecil daripada 2. Simple je. Sebab garisan apa? Putus. Okey, kita tengok yang kedua pula, yang ni. Yang ini masalah dia, chief dia siapa? Ketua dia X. Ketua kita tengok yang positif. Yang negatif kita tak tengok. Kita tengok ni kejap. Bila X, maksudnya kita tengok kanan ataupun kiri. Kita tengok graf ni, dia seolah-olah dia lorek macam ni. Maksudnya sebelah mana? Sebelah kanan. Bila sebelah kanan, sini akan jadi 2X tolak 3Y tolak 3 lebih besar atau sama dengan 0. Jangan buat apa-apa, biar aja. Okey? Boleh, sama je. Sama. Cuma kalau kamu jadikan dia Y, dia lebih kecil. Okey, tengok ketua dia siapa. Okey? Di tengah azan ni. Okey, kita satu lagi kawasan sempadan dia, mana sempadan dia? Sempadan dia yang satu lagi adalah dekat negatif 2. Nampak? Siapa negatif 2 tu? X. Yang ni dia tak nampak sangat. Dia bagi tahu kat sini hujung ni. Hujung ni ada paksi X. Sini dia tulis negatif 2. Maksudnya ini adalah X sama dengan negatif 2. Nampak? Sama kat cerita X. X kanan kiri. Bila kanan maksudnya lebih besar. Jadi yang ketiga jawapan kita adalah X lebih besar atau sama dengan negatif 2. Ini 3 jawapan. Pertama, kedua, ketiga. Okey? Okey, soalan nombor 2, graf dia lebih kurang. Macam tu, simple je graf dia. Tengok. Topik apa ni? Ni tengok topik dulu. Tengok topik kuadratik lah. Tengok pun tahu. Fungsi kuadratik. Dia dah bagi tahu topik. Jadi fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik. Alamak, marker pen ni kurang memuaskan saya. Mana ni? Dia bagi persamaan kat situ adalah fx sama dengan px kuasa 2 tolak 6x tambah dengan q. Okey. Apa yang dia bagi dekat situ? Dia bagi dekat sini adalah paksi simetri. Nampak?
Yang ini maksudnya passive simetri. Siapa passive simetri? X. X adalah passive simetri. Maksudnya passive simetri. Passive simetri. Dia adalah X sama dengan 3. Itu passive simetri. Yang N ni pula apa? Nilai paling bawah. Kita panggil nilai minimum. Tak, ni minimum. Terlebih ni kan ni? Minimum. Formula dia apa? Passive simetri ada formula. Ada formula X sama dengan negatif B per dengan 2A. Itu yang pertama. Satu lagi, formula kita boleh ambil purata. Nampak? 1 campur 5 bahagi 2 memang dapat 3 juga. Okey, itu untuk passive simetri. Jadi kat sini yang mana sesuai formula, kita lebih sesuai guna yang formula ni. Sebab dekat sini kita ada A, ada B, ada C. Nampak? Jadi kat sini saya terus gunakan passive simetri kita berapa? 3. Okey, jadi saya masukkan, kita akan dapat satu persamaan kat sini. Jadi X sama dengan 3. Formula kita X sama dengan negatif B. B kita adalah negatif 6 per dengan 2A, 2P. Samakan, gantikan, boleh ganti belah sini terus. 3, jadi kita boleh dapat P. Nampak? Jadi negatif habis 6 bahagi 2, 3 juga, betul tak? Jadi 3 sama dengan 3P, jadi P sama dengan 1. Jadi formula tu kena ingat, yang sebenarnya benda ni simple sebab formula je. Kamu tahu formula ni, senang soalan dia. Kalau tak tahu formula yang tu je susah sikit lah. Okey? Boleh? Okay, macam mana nak tahu yang Q pula? Okay, kita dah pakai ni. Koordinat ni kita dah pakai, nampak? Yang belum pakai apa? 5 ada kat sini, 1 ada kat sini, 5 ada kat sini. Banyak benda dia bagi. Kita boleh gunakan. Semua tu kita boleh gunakan untuk dapatkan yang lain. Kita boleh gunakan. Okay? Boleh? Ini saya nak padam ni. Dah ambil dah? Okay? Dah cepat. Padam ni dulu. Jadi kita dah dapat P sama dengan 1. Jadi P saya terus hilang. Sebab kita dapat P dah dapat. P sama dengan 1. Jadi kita ambil koordinat yang mana? Mana-mana koordinat lah. Contoh paling senang koordinat mana? Paling senang kita ambil yang koordinat pintasan Y. Sebab pintasan Y ada kosong kat situ. Okay? Jadi saya masukkan koordinat dia apa pintasan Y? 0, 5. Nampak? Kan? 0, 5. Masuk je. Jadi Y kita adalah 5. X kita 0. Sini pun 0 tambah Q. Terus dapat Q sama dengan 5. Yang ini dengan teknik penggantian. Satu lagi, kamu boleh guna teknik cam tak? Yang kamu cam. Cam maksudnya A, B, C. C itu sendiri adalah sama dengan apa? Pintasan Y. Boleh juga. Tak kisah macam mana. Dan markah dia sebenarnya, kamu bagi jawapan betul 1 markah. Kamu tiru kawan sebelah 1 markah. Right. Kamu hentam nombor betul 1 markah. Sebab markah dia 1 markah. Okey? Satu lagi boleh dapat apa? N. Dekat mana N duduk? N duduk dekat sini. Okey? Bila kita dah ada Q, kita dah ada P, persamaan kita dah jadi Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 6X tambah 5. Nampak? Jadi bila kita gantikan koordinat yang bawah tadi tu, automatik dia akan jadi yang ini Y dia adalah N, X dia adalah 3 tambah 5. Kita dapatlah N kita. Kan? 9 campur 5. Saya suka positifkan positif dulu. 9 campur 5, 14. 14 tolak 18. Dia. Kamu tolak ni pergi sini dulu, ni dia lambat. Dia campur-campur negatif-positif dia lambat. Boleh kita kumpulkan tu. Positif-positif, negatif-negatif. Kita kira, tolak. Dia boleh congak. Boleh? Ada marker yang menyala. Alhamdulillah. Itu soalan nombor 2. Boleh tak boleh? Pernah buat soalan ni? Nah kan? Ni selalunya cikgu kamu memang ambil pada sumber yang sama macam saya juga kan. Dia ambil. Okey, tengok soalan nombor 3.
Yang di rumah kalau nak tanya boleh, tak ada masalah. Cakap cakap. Saya kau boleh cakap terus. Tadi ada Hakimi tapi dia dah hilang. Ni dah. Okey. Kamu dah vaksin dah semua? Dah? Dah. Kenapa? Chip. Patut saya tahu kau datang ni. Sebab chip saya advance lagi. Saya lebih advance sikit lah sebab saya matrik. Sebenarnya saya ni, kita semua ni bukan ada dekat alam ni. Kita sebenarnya ada kat tempat alam lain. Kan? Yang kita panggil alam akhirat. Sebenarnya lah. Jadi kita dihantar sekejap ke dunia. Nampak? Dihantar sekejap ke dunia. Kan? Sebagai ujian daripada orang yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita ujian. Nampak? Anytime Allah boleh putuskan kita punya supaya. Okay. Ni sebenarnya ujian ni. Jadi kalau kamu betul-betul boleh nampak dia punya kod-kod dia ni. Kamu akan nampak jawapan dia keluar. Okey, nombor 3. Ini soalan. Topik ni paling saya best ni kan. Topik paling membonuskan. Markah pula dia bagi apa? 5. Nyatakan songsangan. Dah banyak kali kita jumpa soalan ni. Songsangan bagi penyataan yang diberikan di bawah. Ingat? Okey, nombor 3. Dia ada berapa ekor? Ada 4 ekor. 4 adik-beradik. Yang pertama, implikasi. Yang kedua, akas. Yang ketiga, songsangan. Setiap kali kelas, benda ni jumpa soalan. Satu lagi, kontra positif. Okey? Implikasi. Jika A, maka B. Akas dia, terbalikkan dia. Jika B, maka A. Terbalikkan dia. Songsangan, kita terbalikkan siapa? Songsangan kita nafikan yang atas. Bukan terbalik, kita nafikan yang atas. Nafi maksudnya jika bukan A, maka bukan B. Nampak? Kontra positif pula, dia terbalikkan songsangan. Dia akan jadi jika bukan B, maka bukan B. Ini cerita 4. Soalan ni minta apa? Songsangan. Apa kaitan songsangan dengan implikasi? Songsangan hanyalah menafikan implikasi. Tapi dia tak ubah susunan. Nampak? Apa jawapan kita kat situ? Untuk A, jawapan kita jika boleh jika pun lupa macam mana Isyak. Jika, okey. Jika perimeter Pythagoras kata ialah, perkataan ialah tu tukar kepada bukan. Itu saja, kan? Jika perimeter pentagon sekata PQRST ialah 30. Saya pula ialah pula. Tukar jadi bukan. Maka sisi pentagon sekata PQRST bukan 6 cm. Kamu macam mana cara nak buat dia? Soalan ni bonus. Markah dia berapa? 2 markah. Standard dia boleh bagi 2 markah. Ataupun dia boleh pergi sampai 3 markah benda ni. Kan? Okey. Saya rasa 2 kot. Banyak sangat. 3 kan. Senang soalan ni. Nabil lah. Kenapa soalan macam ni exam korang itu kan best kan? B. Adakah hujah di bawah sah? Yang ini yang sangkut ni. Sah yang best. Sah dan munasabah. Sekiranya tidak, maksudnya tidak apa? Tidak sah dan munasabah dah kan? Berikan justifikasi anda. Okey, pertama. 3, 6, 9, 12. Semua gandaan 3 ialah okey. First kali saya cerita tentang apa ni?
Sah. Ni dah habis kan? Dah kan ni? Kita cerita tentang sah. Sah. Munasabah senang. Sah je. Soalan ni payah dia sah. Mengesahkan. Untuk kita nak sahkan cerita yang melibatkan semua. Jadi semua A adalah B contoh okey. Jadi kalau dia tak nafikan, dia mesti start dengan A dulu. Tapi untuk semua dia kena ada orang ketiga. Siapa orang ketiga tu? Siapa-siapalah. Contoh C. Jadi premis kedua dia adalah C adalah A. Ataupun C cerita pasal A. Kemudian kesimpulan dia C adalah B. Macam tu cerita dia. Kalau kita nafikan, kan kita boleh nafikan perkataan tidak, bukan apa semua kan. Kalau kita nafikan, B kena duduk di atas B. Contoh kalau kita nafikan, dia mesti jadi adalah bukan B, bawah ni akan jadi bukan A. Allergic pula aku dengan marker pen ni. Boleh? Okey, jadi soalan kita macam mana ni? Semua gandaan 3 ialah 6. Jadi yang C dia siapa? C adalah 9. 9 ialah gandaan 3. 9 ialah gandaan 6. Nampak? Sah ataupun tak sah? Tengok. Apa sapuan? Sah ke tak sah? Sah. Dia sah. Sebab apa? Dia susun, dia tak nafikan. Tapi dia letak A dulu. Betul lah tu. Maksudnya dia sah. Jadi jawapan kita adalah sah. Munasabah pula. Ni cerita munasabah pula ni. Munasabah. Berlaku apabila semua benar. Semua benar. Ada palsu je, out habis. Sekali ada benda palsu. Kita cek. Ni baru kita cek. 9 ialah gandaan 3. Betul tak? Betul? Okey, 9 ialah gandaan 6. Palsu. Betul tak? Bila dia palsu, maksudnya automatik dia tidak munasabah. Jadi jawapan kita apa? Sah tetapi tidak munasabah. Macam mana kita nak bagi tahu? Dia kalau dia kata ada perkataan tidak, dia suruh cerita kenapa? Cerita dia pasal apa? Siapa yang palsu tu? Kesimpulan. Kerana kesimpulan adalah palsu. Dia sah tapi tidak munasabah. Bila dia suruh cerita, kita kena cerita. Kalau dia kata tak payah bagi tahu sebab, tak payah bagi tahu sebab. Boleh faham? Ni sah dan munasabah, kena ingat sah. Sah yang ni yang sah ingat. Kena ingat. Okey. Terus your battery is running low. Oh, tak buka plug. Tengok. Cucuk tak buka plug. Dia kurang dengan anak aku. Selalu marah kat anak aku. Anak saya lagi best. Dia bawa charger merata. Termasuk sempadan kereta. Habis bateri cucuk. Dia charger. Bawa charger. Habis bateri cucuk. Dia marah. Kenapa tak penuh ya? Dia ingat asal cucuk je bateri masuk. Okey, kita pergi nombor 4. Nombor 4 markah. Topik apa? Nombor 4, tengok. Okey. Siapa mesti dah siap kan? Panas pula tiba-tiba kan? Itulah, nanti kena tambah kekuatan. Saya kena pergi kelas sebelah. Saya nak pasang 2 aircon kelas sebelah. Okey, nombor 4. Khairil dan Saza pergi ke sebuah farmasi untuk membeli pelitup muka dan bahan pencuci tangan. Khairil membeli 2 kotak pelitup muka dan 5 botol pencuci tangan. Ini metrik betul tak? Nombor 4. Syazah membeli 3 kotak pelitup muka dan 8 botol bahan pencuci tangan dengan harga RM79.50. Topik dia kata dengan menggunakan kaedah metrik. Bila kaedah metrik, walaupun kaedah metrik, langkah pertama kita kena ada dulu persamaan.
persamaan linear. Kan? Lepas tu baru kita tukar kepada bentuk metrik. Okey. Nombor 3, kita selesaikan dulu. Selesaikan dengan menggunakan kalkulator dulu. Nombor 4 baru kita buat jalan kerja metrik. Jalan kerja metrik yang penting kena tunjukkan songsangan. Nampak? Yang ni ya penting. Lepas tu markah dia 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Persamaan linear. Dia ada bagi tahu tak siapa X, siapa Y? Ada tak dia bagi tahu kat soalan? Siapa X, siapa Y? Tak ada kan? Kita bagi tahu dia. Kalau dia tak bagi tahu, kita bagi tahu. Kita bagi tahu mula X dulu. Siapa kita nak jadikan X? X adalah bilangan kotak pelitup muka. Panjang betul kan? Bahasa putih Christmas ni. Kita buat pelitup muka pun tak apa. Pelitup muka. Lepas tu Y kita adalah pencuci tangan. Aduh. Cuci tangan Kemudian kita buat persamaan kita. Yang pertama, 2 kotak pelitup muka. 2X campur dengan 5Y sama dengan 51. Unit RM tak letak masa kita buat pengiraan. Okey. Yang kedua, 3X campur dengan 8Y sama dengan RM79.50. Tak payah buat unit masa kita buat pengiraan. Okey. Sampai sini, kamu tekan kalkulator dulu. Nampak? Tekan kalkulator. Jawapan kita dapat siap lah. Kan kita bajet, kita dah tahu bajet dah. Dalam metrik biasanya, saya akan bajet satu tapak tangan. Satu tapak tangan dekat kertas lah kan. Janganlah kat whiteboard tak cik mampu nak tulis. Kan? Bajet kita. Maksudnya dalam lebih kurang 5 lah, 5 line. Okey. Lebih kurang sini, garis bawah ni, terus jawapan. X sama dengan Y sama dengan. Terus jawapan dulu tulis. Dan jawapan kau mesti, okey, dia nak apa jawapan dia? Harga, betul tak? Jadi kalau harga maksudnya yang ini harga lah. X adalah harga lah. Jadikan dia. Dia kat sini adalah RM lah. Sini RM. X sebab berapa? Tekan kata tu. Berapa ni? RM10.50. RM10.50 mahalnya. Oh, kereta tu kotak. Okey. Dan ni? RM6. Okey, RM6. Okey. Sampai kat sini kita buat jalan kerja. Jalan kerja metrik, kalau kamu hafal dia punya bentuk, senang cerita. Bentuk dia saya hafal macam ni je. 1, 2, 3. Nampak? Kau dapat bayangkan. Kau bayangkan je apa benda nak letak. Tak. Kemudian apa? Sang. Kurus sama dengan 1/2 kurungan bawah dia. Kita nak tolak. Kemudian kurungan besar, kurungan kecil. Kamu bayangkan je. Bayangkan apa yang kamu nak buat. Kita isi nombor senang. Dan seterusnya kita buat apa terus? Kita terus jawapan je. Itu saja. Nampak? Yang perlu wajib tunjuk. Yang wajib tunjuk. Siapa kat sini? Nombor ni. 2, 5, 3, 8. Siapa kat sini? X dan Y. Siapa kat sini? 51, 79.5. Tak payah 0.50 sebab dalam pengiraan letak point saja. Sini letak apa? Yang tinggal X, Y. Sini siapa? Darab 16. Darab naik 15. Tukar tempat 8, 2. Tukar simbol. -3, -5. Hantar ke belakang. 51, 79.5. Siapa sini? Jawapan kita. 10.5 dengan 6. Cukup. Okey, sebab apa? Markah dia berapa? 4. Banyak ni. Nampak? Sini dah 2 markah contoh. Kan? Jadi kalau sini 2 markah maksudnya sini 2 markah. 2 markah juga. 2 markah macam mana? Markah jalan kerja, markah jawapan. Okey, tapi kalau kamu rajin nak tambah jalan kerja lagi tak ada masalah. Boleh tambah. Jalan kerja boleh tambah, jangan kurang je. Kalau tak ada songsang, dia mungkin akan tolak. Boleh?
Boleh nampak ke yang boleh ikut Kelabu sikit, minta maaf lah. Nanti minggu depan insyaAllah marker pen saya akan sampai. Yang biasa yang ni, yang pilot tu dia terang sikit. Pakai outline ni betul-betul macam art line dia. Kan? Art sungguh. Dah siap semua ke Sapuan? Lagak ke ni? Ingat. Mana saya tahu, tak pandai kan? Nombor 5 skip ke? Nombor 5, aduh. Tak apalah, kita tengok je. Kalau kita tak dapat markah penuh, kan? Asalkan ada markah. Setiap soalan mesti ada markah. Bila setiap soalan ada markah, walaupun satu, dia akan menggarantikan kamu untuk dapat A. Sekurang-kurangnya A minus. Mat. Okay, boleh jadi polis nanti. Kadang-kadang ada cikgu saya mat dah buat apa saya nak jadi polis nanti kan. Nak masuk polis, mat kena lulus. Kan? Main-main. Fail. BMA. Oh gila BM. Sejarah A+. Mat gagal. Dan seluruh subjek lain gagal juga. Okey. Nombor 5. Encik Sufian ingin membuat pinjaman peribadi. Dia membandingkan kemudahan tawaran pinjaman dari Bank Restu dan Bank Berjaya. Jumlah pinjaman ialah 150,000. Kita tengok. Bank Restu. Nombor 5, Restu. Bank Restu. Dia bagi apa tu? Bayaran balik bulanan 1430 dalam tempoh 12 tahun. 12 tahun, okey. Seorang lagi, Bank Berjaya. Bank Berjaya 1250 tempoh 16 tahun. Jadi kamu boleh dapatkan dia punya apa? Jumlah bayaran dia, betul tak? Jadi macam mana kita buat? 1430 darab 12 sebab tahun tukar kepada bulan. Okey, ambil kalkulator je. Ini pun sama juga. 1250 darab 12 darab 16. Darab 16 terbalik pun tak apa, tak ada masalah, sama je cerita dia. Okey? Boleh? Kemudian soalan dia, bank manakah yang perlu dipilih oleh Encik Sufian berdasarkan kadar faedah tahunan? Nampak? Kita kira ni dulu. Kemudian baru kita kira kadar faedah. Nampak? Berdasarkan ni, kita dah dapat pilih dah. Berapa dapat ni? Sama tak? RM205 920. Okey, yang ini 240 000. Okey. Yang mana dia akan pilih? Kamu jawab berjaya terus, tak semestinya betul. Sebab soalan dia bagi tahu, kamu kena pilih berdasarkan apa? Kadar faedah tahunan. Macam kamu buat pinjaman juga, memang kamu nampak, ni bayar sikit je. Betul tak? Yang kamu tak nampak apa? Masa dia ditarik panjang. Kan? Bayaran bulanan pula tinggi. Nampak? Yang ni pula bayaran rendah sikit, tapi masa pula panjang. Yang ni masa rendah, bulanan tinggi. Yang ni masa panjang, bulanan rendah. Nampak? Jadi dua-dua ada pro dengan kontra dia. Tapi kita kena kira apa? Dia punya peratus interest. Apa formula dia? Formula dia bagi dalam exam. Formula A. A adalah jumlah bayaran balik. A adalah jumlah bayaran balik. Formula dia P tambah dengan P RT. Formula ni dia bagi dalam exam tu ada. Kamu tengok. Kan? Cuma kamu kena tahu A ni apa? A adalah jumlah bayaran balik. Yang kita bayar dia balik lah yang ni lah. Ni A ni. Ni A. Yang kita dah kira ni A. Okey. Prinsipal kita yang kita pinjam ni apa? 150,000. Okey. Sama ni. P ni pun sama juga. 150,000. Saya tak, dia ada shortcut tapi saya tak pakai sebab apa? Kita ikut formula orang bagi je.
Jadi kalau lupa senang tengok depan. Kan? R apa? Rate. Yang ni kadar kita, rate. Kadar. T ni adalah masa dalam tahun. Masa dalam tahun. Jadi yang kita nak kira apa? R. Jadi kita masukkan. Okay, ni kan. 205,920 sama dengan P kita 1. Kamu tekan kalkulator ni. Jawapan ni tekan kalkulator ni semua. Campur dengan 150. Tak cukup kosong. Kan? R tu kita letak ujung sekali. Kita letak T dulu. Untuk yang ini, T kita 12. Kan? R kita letak ujung. Okay? Jadi kamu tekan kalkulator. Terus tekan shift calculate, shift calculate. Okay? Dah dapat. Yang ni pun sama. Kita akan gunakan yang ini. 240,000 sama dengan 150 campur 150,000. Kemudian P dia 16R. Kamu akan dapat R terus, tak payah buat jalan kerja. Semua guna kalkulator, tekan shift calculate saja. Boleh bang? Buat. Ada tekan ni. Tekan. Boleh dah, tekan terus. Tekan terus. Okey. Lagi. Dah cukup. 205,920. 920. Apa tu alfa. Okey. Terus je. Sampaikan Bagi dia punya rate. Buat manual. Apa benda manual? Markah dia bukan banyak 4 je. Gantung kalkulator tak elok-elok. Dekat kedai 7E 99 pun orang tak pakai otak kira dah sekarang. Sekarang ni siapa yang tak erti guna kalkulator lagi dia anggap bodoh daripada yang tak hafal CPA. Betul. Nampak? Kamu ada yang set kan? Tahu main game? Tak tahu, nampak sangat bodoh kau. Gunakan sepenuhnya. Tapi mesti ada masa dia. Betul tak? Kan? Dah tengok game depan mata, tekan tak main kan? Dia panggil je, tekanlah aku. Belajar sebenarnya, kita mesti ada rehat. Kita ada berehat. Kan? Masa rehat tu, antara belajar tu, yang terbaik kita buat apa? Solat sunat. Yang terbaik. Tapi bukan semua orang mampu. Bukan semua. Yang mampu semua apa? Main game. Sebab jadi kau pilih lah. Cuba dapat Isyarat. Cepatlah Allah. Nampak dah Isyarat ni. Tengok siapa tu. Tekan kalkulator betul tak confident. Yang mana yang ni? Yang ni? 0.37. Tukar pada peratus, darab 100 lah kan? Darab 100, dapat jawapan kita adalah 3.75%. Okey, yang ni. 3.1. Kalau 0.0311 ni dapat 3.11. Darab 100 lah kan? Peratus. Nampak? Jadi yang mana kita pilih? Kan? Dan biasanya, normal lah biasanya kita akan pilih yang ni. Yang kita pilih, kalau kamu tengok kita pilih, kadang-kadang kita akan pilih apa? Masa dia kita nak pendek sikit. Tapi jangan pendek sangat. Bila pendek sangat, lampau pula harga dia kena bayar. Kan? Sebab tu bila kamu beli kereta ke apa, dia akan tanya nak buat loan berapa lama. Nampak?
Kan? Ini untuk saya punya nasihat lah. Saya nasihat je sebab saya pun tak mampu buat. Saya nasihat je. Sebab ada orang pernah nasihat kat saya. Selepas saya tak mampu buat tu, kemudian saya tak berjaya macam-macam. Kan? Kemudian jumpa orang yang berjaya, dia kata senang lah, dia kata. Kan? Kereta ni, kita buat loan dia, kan? Lagi sikit bulan bayar, kita ambil. Lagi lama dia bagi, kita sebat. Sebab apa? Kita nak bayar sikit je. Setiap bulan. Tak kisahlah lama mana pun. Tahu kenapa? Sebab biasanya nilai kereta akan lama makin turun. Jadi kita buat apa nak habiskan duit kita? Nampak? Tapi beli rumah, dia kata, kalau boleh, beli rumah ni, deposit bayar kau bagi banyak, sebanyak yang mungkin. Kan? Kalau boleh beli cash. Sebab apa? Apa-apa berlaku, rumah makin lama makin naik. Nampak? Dan kita boleh sewakan dengan suka hati. Nasihat je, saya tak boleh buat pun. Kan? Sebab saya fikiran saya macam orang, kita panggil dia orang biasa Malaysia kita. Orang biasa Malaysia kita, dia terbalik tau. Dia terbalik, betul tak? Beli rumah, loan 35,000. 35 tahun. Tarik kokau kan? Bila kira-kira balik kan, rumah 300,000 bayar 1 juta lebih. Nampak? Tapi kita tak kisah sebab kita bagi kita apa? Kita bayar bulan kecil, betul tak? Tapi kereta bayar down payment kau. Kan? Bayar bulan nak cepat habis. Sebab puas hati kita dah bayar habis. Lalas jual balik separuh harga. Kan? Tapi zaman boleh berubah. Berapa harga RZ sekarang? 30,000 pun ada lah. RZ. Itu okey lah RZ kan. Dia pernah jadi king kan. Sebelum Myvi jadi. Betul tak? Kau nak dengar ke? RZ pernah jadi king dia lah ya. Sebelum Myvi. Nampak? Masa Myvi datang, keluar, dia jumpa RZ. Oh, terkejut dia. Kan? Terkejut. Maksudnya, wow, terkejut. Sebelum tu lagi, ada king lagi. Sebelum RZ. Namanya apa? RX. Zaman saya, panggil dia motor Jepang. Kan? Dan saya pernah naik satu lagi motor Honda Cup C70. Sekarang ada banyak kan? Berapa harga dia sekarang? Gila harga. Harga dia gila harga. Besi buruk pun orang beli sampai 1,000. Okey. Kita pergi soalan nombor 7. Jadi jawapan dah jawab belum? Belum. Kita kena jawab jawapan. Jawapan kita pilih apa mana? Bank Restu. Kenapa? Boleh dapat tak ni? Dapat Okey, kita tengok soalan nombor 7 pula. Nisrina boleh ke? Nisrina ni. Boleh cikgu. Oh, ada ya. Tak apa, makan. Dan yang kat rumah boleh makan tak salah. Yang dalam kelas pun tak ada soalan. Saya kalau kamu nak belajar, kamu sebelum belajar tu masuk kelas, belilah apa-apa kacang ke apa air bawa. Kan kita nak belajar dan betul relax. Okey, kalau tak nak salin pun tak apa. Saya tak kisah. Asal kamu faham, kamu ada handset, kau ambil gambar je. Kalau kita minta itu yang terbaiklah. Pelajar yang grade A dia salin semua, lepas tu dia ambil gambar lagi. Kan? Sebab dia nak ambil gambar yang salin tu dengan gambar cikgu dia sekali. Sebab kalau salin tak ada gambar cikgu, dia kan nak lukis. Okey, nombor 7. Rajah 2 menunjukkan segi 4 selari A, B, C, D. Okey, bila kamu jumpa soalan macam ni, poin yang kita ambil adalah melibatkan benda penting je. Kamu perasan, kalau kamu perasan kamu tengok nombor 6 hilang tau. Saya terus pergi nombor 7. Terengganu nombor 6 dia set. Set senang saya buang. Menyampah saya set. Apa benda set? Patutnya lah SPM tak payah tanyalah set ni. Bonus sangat. Itu pun Ishraq tak hati buat. D, C. Ini apa ni? 3-1. Sekolah kan? D, 6-4. A, kuil ke? Oh, rumah Nabil. Sorry Nabil. Sorry. Tak kisah gambar kuil juga. Okey, balai polis. Balai polis, rumah Nabil. Hospital dengan sekolah. Okey.
Cari persamaan garis lurus yang menghubungkan rumah Nabil ke hospital. Apa persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus, awal-awal kamu formula dulu, betul tak? Y sama dengan MX tambah C. Dan nak buat soalan kena ada M dulu. M kita ada banyak cara. Kalau ada dua koordinat, kita pakai dua koordinat. Kalau tak ada, kita pilih apa? Kita pilih selari. Betul? Jadi dia selari dengan siapa? Rumah Nabil dengan apa dia nak hospital, betul tak? Garisan ni selari dengan garisan ni, betul tak? Ada baca cikgu, BC tak ada. Jangan ambil BC, ambil C dengan C. Sebab C ada, berapa C dia bagi? 2. Jadi kat sini kita dapat M kita. M kita sama dengan Y2 kita. Yang ni saya ambil 2 tolak 1 per dengan 0 tolak 3. Dapatlah kita punya negatif 1 per 3. 1 per negatif 3, negatif 1 per 3 sama semua. Letak kat sini. Okay, letak kat sini. Y sama dengan negatif 1 per 3 X tambah C. Untuk kamu nak cam, betul lah kamu buat. Kan? Kamu boleh cam. Dengan cara negatif saja kamu boleh cam. Negatif maksudnya graf kita kalau naik positif, kalau mendatar kosong, kalau dia turun bawah dia negatif. Yang ni turun maksudnya negatif, betul lah. Salah kira dapat positif. Sudah. Okay. Kemudian cari apa? Nak cari C. Nak cari C mesti letak koordinat yang berkaitan dengan soalan. Rumah Nabil dengan hospital. Kita ada koordinat hospital. Masukkan hospital. Hospital kita Y dia 4. X kita 6 tambah C. Itu dapat ni. Ni boleh potong dapat 4. Negatif 2 tambah C. C sama dengan 6. Okey. Jadi dah siap belum? Belum. Persamaan tak buat lagi. Jawapan kita adalah Y sama dengan negatif 1 per 3 X tambah 6. Jadi saya ekor ni terkeluar sapuan. Tutup pintu. Dia terkeluar, dia tak sejuk. Ni Isyraq ada masa kecil-kecil tu. Dia hentam pintu ni jahanam. Oh ya. Okey, boleh B dia nak apa? Hitung pintasan X bagi garis lurus yang menghubungkan rumah Nabil ke hospital. Ni boleh? Boleh faham? Pintasan X. Macam mana nak buat pintasan X, Nabil? Nabil, rumah kau ni. Pintasan X macam mana nak buat? Ingat? Ingat? Okey. Pintasan Y kosong. Jatuh pula soalan. Bila kita nak buat pintasan X, maksudnya kita kena jadikan Y sama dengan kosong. Nak jadi Y kosong, kena ada persamaan, betul tak? Persamaan kita mana? Persamaan yang kita buat tadi. Nampak? Ambil persamaan yang tadi, jadikan Y dia sebagai kosong. Jadilah kat situ kosong sama dengan negatif 1 per 3 X tambah 6. Okay? Negatif saya pindah dulu. 1 per 3 X sama dengan 6. Jadi X sama dengan 3 darab 6. 8. Okay. Ni. Remote lah. Sejuk lah. Kita kena panggil orang servis balik. Okey. Boleh? Ini dah buat biasa. Orang Terengganu tak payah belagak lah dengan kita kalau result mat kan. Sebab soalan dia senang. Betul tak? Bagi dia Selangor tengok. Nangis tu dengan penyu-penyu berak. Okey, kita pergi soalan nombor 8. Nombor 8, ke barang kalian yang agak mudah. Kenapa saya bagi agak mudah? Sebab dia dah bagi kotak kan. Kalau dia tak bagi kotak tu, kadang-kadang sangkut juga apa yang kena buat tak tahu. Okey, kita
Nabil hari ni tak ada program kat sekolah? Tak ada? Kat sekolah? Ya. Okey. Nombor 8 kebarangkalian. Sebuah bilik pameran kereta Proton mempamerkan beberapa model SUV X70 yang terdiri pada 5 berwarna putih. Jadi putih ada 5, kemudian hitam ada 4, kemudian merah ada 3. 2 buah model SUV dipilih Sarawak satu demi satu tanpa pengembalian. Okey, maksudnya kata pengembalian macam mana? Dia tak bagi. So, Ah. awal 12, Kena tolak satulah. Bila kita ambil, kita simpan. Yang kemudian dia kena tolak satu. Okey. Lengkapkan gambar rajah pokok pada ruang jawapan. Okey, gambar rajah pokok ni dia macam ni. Yang kamu nampak dia tulis tu kan. Dia kat sini dia bagi putih, hitam, merah kat sini. Dia dah bagi 4/12. Sini 3/12. Jadi ni adalah kebarangkalian putih. Jumlah dia mesti 1. Setiap cabang ni jumlah dia mesti 1. Jadi kat sini kita ambil senang ya, 5. 5/12. Lepas tu kita pergi kat sebelah dia pula. Yang ini dia tak suruh isi. Dia tak payah isi nombor. Putih, hitam, merah. Yang dia suruh isi apa? Kesudahan aja. Putih, hitam, merah. Putih, hitam, merah. Nombor dia tak dia suruh isi. Dia suruh isi kat mana nombor? Dekat M je. Sini. M ni siapa punya? P punya. Nampak? Dekat P ni berapa? Maksudnya awal-awal dia ambil M. Maksudnya bilangan P tidak berubah. Jadi 5, tetapi bilangan semua berubah. Kenapa dia dah ambil merah sebiji? Bila merah dah keluar sebiji, bilangan semua dah bertukar menjadi 11 saja. Situ yang kita isi 40. Ni yang ini yang kita isi. Pak, berapa markah dapat isi 240? 2 markah. Standard lah. Okey. Tapi yang ini kena betul semua baru dapat markah. Yang ini dia bagi apa ni? Dia bagi PP, yang ini kita isi, PH, yang ini kita isi, PM kita isi, HP kita isi, HH kita isi, HM kita isi, ini dia bagi MP kita isi, MH kita isi, MM. Isi je. Di belakang ni semua biasanya semua betul baru satu markah. Okey. Hitung kebarangkalian kedua-dua model SUV berwarna hitam. Maksud dia nak apa? H. H maksudnya H yang pertama 4/12 keluarkan. H yang kedua dah ambil 1, tinggal apa? 3. Semua pun kurang 1, tinggal 11. Ini boleh potong ni. Mati, semua mati. Tapi tu apa tinggal? 1/11. Israk tahu tak macam mana dia mati? Tahu? Tak tahu nak cerita. dia 4 dan 3/12, 12 dan 9. Tak, saya tahu macam tu. Ada nama dia. Tak. Nama dia. Tahu kan? Saya campur 4 campur 3. 4 campur 3, 7. 4 campur 3, 7. 7 tolak 12, 5. Nampak? Kan? 5 pula, kan? Kemudian baru kita tolak dengan 4 balik. Lepas tu. Okay. Kadang-kadang kalau kamu tak potong, kamu guna kalkulator. Tiba-tiba kawan kamu kata, kan, akan soalan tu pakai kalkulator, kau nak jawab apa? Kau tunjuk kalkulator tu kat dia, kan? Kau tunjuk kat dia kalkulator tu kat dia, kau kata, kau ada share kalkulator ni. Tak ada kan? Ni bapak aku beli. Kan? Kalau aku pakai duit kau, boleh. Nampak? Perlu minta izin dia lah. Maksudnya kalau pakai duit dia beli, maksudnya kena minta izin kan? Pakai kalkulator je. Ni tak sekati lah pakai. Ada pelajar tekan 1/1 tekan kalkulator. Salah ke? Suka hati kalkulator dia. Kadang-kadang dalam exam ni, stresnya pasal nombor mudah pun kita boleh lupa. Itu BM. Itu MAT. BM lagi lah. Perkataan tak keluar. Kan?
Tengah buat karangan sedap, kataan tak keluar. Tapi ingat Englishnya. Play Kataan English tu ingat je macam mana nak buat. Buat inverted je. Play English. Kataan yang kamu lupa tu. Boleh. Kemudian bila patah balik, ingat, tukar balik, nampak? Supaya dia tak ganggu flow. Kadang-kadang idea kita tengah cantik keluar, sangkut perkataan, habis. Okay? Kita pergi dekat soalan seterusnya. Nombor 9. Asas nombor. Ini pun bonus ke tak? Bonus Asal nombor bonus sekarang. Bonus kenapa? Kadang-kadang senang pakai kalkulator. Cuma biasanya soalan tu mesti dibuat, ada yang tak boleh pakai kalkulator lah. Kalau dia buat semua pakai kalkulator memang bonus lah jadi dia. Okay. Zaman saya dulu, asas nombor ni, kan, topik ni, kalkulator dah tak ada, betul tak? Dan soalan pula keluar objektif je. Dia tak keluar kata dua. Kan, keluar kata dua orang pun orang maki. Itu tak ada. Jadual 1 menunjukkan bilangan guru yang mengajar mata pelajaran teras di SMK Sri Nering pada tahun 2021. Jangan tanya Sri Nering tu kat mana, Ustaz. Soalan tak ada kaitan kat sini. Hitung jumlah bilangan semua guru dan beri jawapan dalam asas 10. Okey. Matematik. Boleh tekan kalkulator terus. Asas 2. Boleh tukar. Apa? Nampak kan? 10. Okey. Tungak. Budak pandai biasalah dia. Syak kan? Syak. Budak pandai tu lah. 6. Perlu tukar? Tak payah. Sejarah ada 14/8. Yang ni pun boleh pakai kalkulator juga. Kan? Gila. Power lah. Budak pandai. Okay, pendidikan Islam. 13 asas 5. 3, 5, 8. Ini 5, ini 5, ini kan 1. Jadi jawapan kita 8. Boleh bang? Kan? Okey. Bahasa Inggeris. Ini boleh setang sekali ya. Bahasa Inggeris adalah 9. Jumlah sama dengan 10, 20, 30, 39. Susun lagi sama lah. Lupa. Kalau tidak nanti lupa dia ada. Jawapan kita 45. Okey. Purata bilangan guru. Berikan jawapan dalam asas 3. Main-main soalan ni. Main-main. Dia main-main. 45 bahagi dulu. Purata bahagi. 1, 2, 3, 4, 5. 45 bahagi 5 sama dengan 9. 9 asas 10. Jadi nak tukar kepada asas 3. Apa kita buat cara biasalah. Bahagi panjang. 9 bahagi dengan 3 dapat 3. 3 bahagi 3 dapat 1 cukup. Kemudian letak baki. Letak baki kita letak yang pertama adalah belum ada orang bawah, tolak kosong sama dengan 1, naik atas. Bawa ke sebelah, tolak 3. 1 darab 3 letak. Ini akan dapat kosong. Naik atas 9, tolak kosong. Jawapan kita adalah 100 asas 3. Semua cara nak tukar asas sama. Tak kisah asas apa benda pun. Okey. Contoh kalau dia nak kepada asas 4. Asas 4 macam mana? Okey. Kalau asas 4 dia bukan nak 9, dia nak 45. 45 ni tukar kepada asas 4. Macam mana kita buat? Kita bahagi 4. Okey. Kamu tekan kalkulator kamu bahagi 4. Kamu ambil nombor depan, perpuluhan jangan ambil. Kat sini kamu ambil perpuluhan jangan ambil. Ambil nombor depan, nombor bulat dia. Jadi akan dapat 11. Kemudian bahagi 4. Dia akan dapat 2. Nampak? Bila nombor ni kecil pada 4, cukup berhenti. Okey? Nak kira baki, kita terus ambil, tolak kosong dulu. Lepas tu ni naik atas, tolak 8. Naik atas, tolak 44.
Dapatlah jawapan kita, bawah naik atas, 2, 3, 1, asas 4. Semua sama. Semua kaedah sama. Okey? Boleh? Boleh Sapuan? Faham tak Sapuan? Susah kan? Okay. Kita tengok soalan nombor 10. Asas, ni apa ni? Ubahan. Ubahan. Tapi kamu geram tak tengok soalan Terengganu ni? Geram kan? Sebab apa? Rasa macam boleh jawab semua. Selangor ke senang? Agak kan? Mentang-mentang Mat dapat apa lulus dari tu, selalu gagal. Saya padam ni dah ke? Okey. Selalu gagal, kali ni lulus belagak. Tapi hebat lagi Nick langsung tak datang. Nick dengan Adi pun tak datang. Adi merajuk. Nombor 10. Okey. Jadual 2 menunjukkan nilai-nilai pemboleh ubah J, X, Y dengan keadaan J berubah secara langsung. J berubah secara langsung dengan kuasa 2X. X kuasa 2. Dan secara songsang dengan Y. Okey. Dia bagi J, X, Y 40, 42, 66 M. Kita letak tu cerita dia. Dia kata X kuasa 2, kita letak kuasa 2. Kalau dia letak punca, kita letak punca dulu kat kotak tu. Kemudian, cara saya pakai biasanya saya akan gunakan teknik perbandingan. Teknik perbandingan kita gunakan K sama dengan K. Itu teknik perbandingan. So kita kena dapatkan K. Tapi hanya dalam bentuk persamaan saja. Apa K kita? Dia akan jadi J sama dengan KX kuasa 2 per dengan Y. Jadi K kita adalah JY per X kuasa 2. Sebab bila nak buat bentuk pertemuan, terus kat sini, terus kita letak JY per X square sama dengan JY per X square. Nilai-nilai tu. Jadi nilai yang pertama, J yang pertama siapa? 40 darab Y kita 2 per dengan 4 kuasa 2. Okey, sebelah sini pula J kita 60, Y kita M per dengan X kuasa 2 6 kuasa 2. Kamu lagi sekali tekan kalkulator pakai shift calculate tu. Selesai. Dapat terus M je. Congak cepatlah, cepatlah congak, lembablah. 3. Syak apa? Syak. Berapa? 5/2. Okey, kita ada soalan objektif. A 3, B 5/2. Kenapa? Apa? Tengok kira. Okey. Boleh dapat? Boleh dapat apa? 3. Oh, Alif hitamkan A. Alif hitamkan A. Mat, macam mana Mat? 3 je. 3. Jadi ramai salah. Tak salah. Okey. Saya susah ni 80 per dengan 16 darab dengan 36. Kalkulator pun tak ada, macam mana? Kemudian kita potong kosong dulu. Lepas tu kita potong 6 pula. Betul? Lepas tu kita potong 8 pula. 1 sini kita potong dapat 2. Kita potong lagi dengan ni tinggal 3. Saya memang dah tahu lah jawapan 3. Cuma isyarat lah. Mana dapat 5/2? Kalkulator salah. Sebab tu lah. Okey, kalau soalan tu objektif, kita dapat tengok tau. ABC dia. Tak ada jawapan, bonus. Tak ada jawapan, asal tak ada jawapan je, bonus. Kan? Biasanya kalau kamu salah tekan kalkulator pun, jawapan dia tak lari jauh sangat.
Contoh kamu dapat 5/2. Bundar lah. Bundar. Dan 2.5 bundar jadi 3 macam tu. Okey. Kita pergi pada soalan seterusnya. Nombor pun soalan senang juga. Teori graf. Teori graf. Okey, ambil. Dah ni, Bin? Dah, Bin? Dah. Ya. Jangan kau salin potong-potong ni tak payah. Pening. Okey. Nombor 11. Teori graf. Teori graf soalan yang agak mencabar juga. Mencabar sebab apa? Kalau masa form 4 kan tak belajar topik ni, pakai tak jawab. Sebab masa form 3 tak pernah belajar. Okey. Nombor 11. Dia bagi A, bucu dia ada A, ada D, ada C, ada B. Ini namanya bucu Okey. Tarik sini. Ada berbilang tepi ni ada gelung. Bulat ni kita panggil gelung. Ini berbilang tepi. Nyatakan NV. Nombor 1 NV. V adalah vertices. Jadi V adalah sama dengan bucu. Bucu sama juga dengan titik. Okay. E adalah tepi. Maksud tepi edges. Edges tepi. Tepi adalah garis. Tepi adalah garis. Okey. D adalah darjah. Darjah adalah apa? Bilangan garis ke titik. Bilangan tepi ke bucu. Garis ke titik. Benda ni. Okey. Jadi bilangan V, berapa ada titik kita? 1, 2, 3, 4. Bonus. Agak-agak Abu Bakar ni 1 lah kan. Nombor 2, senaraikan E. Senaraikan E. Senarai E maksudnya macam mana? Senarai E kita garis. Kita kena senaraikan garis kita dalam bentuk set. Dalam bentuk set Jadi maksudnya garis pertama AD. Boleh? Susunan tak betul tak kisah. AD ada, kemudian apa? A, C ada, A, B pun ada. Kita ambil keluar pada A dulu. Kemudian daripada D ni dia ada keluar 2. DC, 2 DC. CD pun sama, tak ada masalah. DC, 2 garis. Kemudian ni ada gelung. Gelung maksudnya BB. And BB. Dah. CB. Tertinggal CB kan? CB. Kita cek tengok betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, B memang susah sikit lah sebab dia suruh lukis. Bila dia suruh lukis, soalan B ni, jawapan dia adalah open. Jawapan open. Macam-macam ada kamu jawab macam tu, jawab macam ni kan. Asalkan memenuhi syarat sudah. Okey, dah habis. Ya, ingat Ingat je ada kurang je. Kalau lupa apa benda bucu, apa benda V, apa benda E, ingat balik je. Okey. Tengok. Lukis graf terarah mudah. Berdasarkan maklumat berikut. Okey, kita faham graf terarah mudah. Apa maksud graf terarah mudah? Graf terarah mudah maksudnya kena ada anak panah. Mudah maksudnya tidak ada gelung dan berbilang tepi, tak boleh. Okey. Jadi kita tengok PQRST, kita buat je sukan ni. Jadi open dan bila-bila boleh padam buat balik, tak ada masalah. PQRST maksudnya kita buat ya, P contoh Q R S T. Saya buat ni je. Kan? Macam mana kau buat? Terpulang. Tak cantik kita adjust. Okey, yang pertama dia kata D in P. Maksudnya apa? Garisan ke P. Ada
3. Garisan ke P ada 3. D in P ada 3. Jadi ada 3 garisan yang masuk ke P. Siapa yang masuk? Kita tengok. Tapi D out P ada 1. Jadi garisan kat P ada berapa? Ada 4 garisan. Okey. Jadi kita tulis sini tinggal ada 4 garisan. D in Q ada 1, 1. 1 masuk, 1 keluar. Okey. Jadi kita boleh try. Kemudian kita nak tengok mana kita nak mula kat mana? Apa? Benda kau ni kacau lah Sabar. Boleh je, tak ada masalah pun. Kan? Kalau kamu nak letak ke Q, contoh P pergi ke Q kan? Habislah cerita Q dah. Nampak? Yang ini kita nak letak masuk ke keluar. Sebab apa? Kalau kita buat masuk ke Q macam tu, ini boleh juga. Nampak? Jadi P kita keluar 1 je, betul? Keluar out P 1 je. Q pula dia punya in 1 je. Habislah cerita dia. Kan? Sebab benda ni dia boleh padam buat. Tak ada masalah. Jadi kalau saya buat dengan P, boleh buat dengan T, boleh, tak ada masalah. Kan? Cuma kamu kena tengok S yang penting sebab ada kosong kat situ. Maksudnya S, dia tak ada orang pergi kat dia. Tapi dia pergi 3 atau 4. Boleh tak S pergi ke P? Boleh sebab P ada 3, betul tak? Pergi. Boleh ke S pergi dekat R? Boleh? Boleh ke S pergi dekat Q? Kalau ikut macam ni tak boleh sebab apa? Q seorang je boleh pergi kat dia, betul tak? Tapi S boleh ke pergi dekat T? Boleh. Habis cerita S. S habis cerita dia. Kalau salah kita padam buat balik, jangan risau. Kita pergi tengok dekat R pula. R ada 3 masuk, 1 keluar. Kan? 3 masuk, 1 keluar. Okey, siapa yang boleh pergi dekat dia? T ada berapa out? T ada 2, betul tak? Jadi T boleh pergi dekat R. Okey. R boleh keluar 1. R boleh keluar 1. Boleh keluar 1, satu tempat yang boleh pergi. Kat P. Sebab P ada 3 orang. T pun ada. Masuk 1. Dah. Keluar 2. Sekarang P dah settle. Yang tak settle siapa? R kan? R. R tak settle. R dengan Q. Sebab Q sepatutnya 1 masuk, 1 keluar. R pula ada 3 masuk kat dia. Betul? Jadi satu lagi lah. Q punya betul tak? Sambung ke R. Okay. Cantik kan? Syak. Tolong tengok yang siapa yang buat. Lagi lawak ke? Lagi lawak ni? Sama je. Tak cantik lah. Tengok saya buat. Pentagon. Tengok kau buat. Saya copy paste. Tak sempat agak saya kita ada. Tadi aku dah ambil kata dia. Sebab kau kalau buat garis lurus ni masalah. Bagi kau garis lurus tu ada satu mustahil. Memang tak pernah jadi lurusnya. Betul tak? Kan? Macam mana nak buat garis lurus? Pakai baris lah. Pakai baris. Markah 2. Kan? Kalau kamu kurang satu anak panah, terlupa letaklah contoh kan. Berapa markah tolak tu? 1 je. Terlupa 2 anak panah. Tolak 1 juga. Dia ada kota dia. Dia bukan. Okey, kalau buat banyak jenis anak panah, lupa 2. Kosong terus. Agak-agak lah. Penat tu garis. Betul tak? Semua benda dah betul lah. Anak panah je tinggal pun. Dia ada timah rasa lah. Kamu kena ingat. Jadi janganlah stres sangat lepas jawab mat nanti. Soalan. Oh, ini masuk bahagian B kan? Oh, patutlah ada C tu. Cuba ada C ya.
Banyaknya markah dia. Okey. C cepatlah C ni sempat buat. Jadual 3 menunjukkan jarak dalam kilometer bagi 5 buah sekolah di daerah Hulu Terengganu. Wow, ini cerita tak ada kaitan dah dengan B. Ada kaitan tak? Tak ada kan? Ada kaitan dengan A tak? Tak ada. Soalan dia langsung tak ada kaitan sebab dia tak ada cerita pun yang bahawa dia benda ni ada kaitan. Kalau ada cerita, ada kaitan, kita tengok. Berapakah bilangan bucu yang boleh didapati pada jadual 3? Bucu adalah apa? Titik-titik. Betul tak? Ada berapa sekolah? 1, 2, 3. Ha? A, T, B, G. Lagi apa lagi? M. Lepas tu Telemong macam mana Telemong? Telemong G lah. Kau tak nampak ke Telemong G? Kau ni apa benda lah. Aduh. Aku pun nak kenakan siapa ada kenakan kau ya. Okey, kita ada apa? SMK Ajil. SMK Ajil dilabelkan dengan apa? A. Lepas tu kita ada Tengku Ampuan Intan, ada T. Kemudian ada Matang, ada M. Kemudian ada Telemong, G. Kemudian ada Berang, B. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bilangan bucu ada 5. Lukis satu graf tak terarah dan berpemberat berdasarkan maklumat dalam jadual 3. Apa dia suruh buat ni? Saya graf berpemberat tapi tidak berarah. Jadi yang kita buat memula, kita buat A dulu. Ajil pergi ke Tengku Ampuan Intan, T. Berapa? 8 kilometer. Okey. Kemudian kita ambil, ada lagi kat cerita Ajil. Ada Ajil Berang. Ajil Berang. Ajil Berang kat siapa? Ajil Berang kat siapa? Ajil Berang kat siapa tak ya? Ajil Berang. Ajil Berang berapa? 8.7 kilo. Nampak? Okey. Kemudian habis Ajil kan? Habis Ajil kita dah ada apa? Kita ada Tengku Ampuan Intan. Tengku Ampuan Intan pergi dekat Matang. Kita buatlah kat mana? Suka hati kita. Tarik. Matang. Berapa? 14 kilometer. Okey, kemudian Matang pergi Telemong. Telemong pun belum ada, betul tak? Telemong belum ada. Kita boleh buat Telemong. Pergi, Matang pergi Telemong dekat G. Matang Telemong 15 kilometer. Okey. Telemong pergi Ampuan Intan. Telemong pergi Ampuan Intan maksudnya Telemong pergi Ampuan Intan. Pergi kat G kan? 28 kilometer. Gambar kamu macam lain pun tak apa. Dia tak kisah. Dia open cerita ni. Okay. Kemudian Tengku Ampuan Intan pergi Berang. Pergi Berang. 3.5 kilometer. Okay. Habis dah? Betul tak? Berang dah pergi aja lah. Kenapa Berang tak pergi kat Telemong? Sekali dia buat soalan, betul tak? Jangan komplain tak. Kan? Okey, satu yang kamu tengok kan. Dia tak perlu panjang garisan ni, tak perlu mengikut apa? Dia punya pemberat pun. Tak perlu. So kamu okey, cikgu 14 ni kenapa pendek? Kan? Ini 8 ni macam panjang je. Dia tak perlu ikut. Dia lebih kurang aja. Soalan nombor 3. Berapakah darjah pada bucu Ampuan Intan? Darjah maksudnya apa? Berapa garis pergi kat dia? Berapa garis pergi kat dia? Nampak? Ada berapa garis? 1, 2, 3, 4. Jawapan kita, darjah dia ada 4 darjah. Kan? Ada 4 darjah. 5 markah dia bagi puati. Macam ni. Betul.
Awal ni. Tengok lainnya dia. Dia cross ni cross. Okey, nombor 13. Nombor 13 sempat dah buat? Sempat kan? Sempat. Okey, nombor 13 kita tengok. Jadual 4 menunjukkan catatan masa dalam saat bagi acara larian 200 meter dalam 5 percubaan bagi 2 orang atlet sekolah masa latihan. Okey. Cikgu Yusof ingin memilih atlet mewakili sekolah bagi pertandingan olahraga daerah Kuala Nerus. 9 markah soalan ni. Berdasarkan mean dan variance. Ya kita kena kira mean dan variance. Bila soalan mean dan variance, benda penting ni adalah jadual yang kita buat berdasarkan formula kita. Okey? Apa formula untuk mean? Ini mean. Sama dengan jumlah X per dengan N. Variance sama dengan jumlah X kuasa 2 per dengan N tolak dengan min kuasa 2. Formula diberikan. Jadual kita buat ikut betul. Jadi bila variance nak pakai min, kita kena buat min dulu. Jadi min perlu ada X dan N. Jadi X sajalah. Kan? Jadi X kita siapa? X adalah nombor-nombor. Okey, nombor-nombor tu ada X. Maksudnya terus kan. Yang ini 22.77, 25.34. Ini saya buat XA. 25.56, 25.97, 26. Itu ada X untuk Z. 25.01, 25.83, 26.02, 25.80, 25.98. Okey. Sekarang kamu kena buat dia punya min. Min kita kena ada apa? Jumlah dia. Jumlah kat sini. Jumlah untuk XA, jumlah untuk XB. Okey. Jadi cara dia campurlah kalau nak buat manual. Dia boleh pakai calculator. Apa depan? Cepat sikit lah. Buat cara lain. Dia punya belagak tu. Dah dapat jumlah berapa? A punya 128.64 yang bukan B Z. Sama tak apa. Sama lah. 128.64 sama kan? Okey, yang ini jadi min kita dua-dua sama lah. Min untuk A 128.64 bahagi dengan 12345 bahagi 5. Min dua-dua sama lah. Kan? 128.64 per dengan 5. Berapa dapat min dia? 16.08 sama kan? Okey, kemudian dia nak variance, jadi kita kena ada jumlah X kuasa 2. Jumlah X kuasa 2. Kan? Jumlah X kuasa 2 maksudnya kuasa 2 kuasa 2 kuasa 2 kuasa 2. Okey? Ni kamu tak payah tunjuk pun tak apa. Kamu kira terus saja. Letak jawapan kat sini, betul saya buat kat situ. Jumlah X kuasa 2 untuk
So campur dulu. 02, 02, 02, 02, 02 campur je. Okey. Oh, Isyak. Saya sebenarnya bawa booster tadi ni. 4 lagi. Tampal lagi. Oh, gila. 3 Pfizer. Ha? Apa benda? Tak. Bagi angkat tangan dah. Nak bagi tahu angkat tangan dah dulu. Oh ya, siapa kan? 8.4 bagi teknologi ni kan 25. Siapa nak tahu saya tanya dia kalkulator. Oh, salah. Biasa ada budak pandai apa ya? Ha? 25.73. Kamu kena ingat, sini ada pengawas tau. Best kan kalau jawab exam SPM, seorang boleh buat kat depan. Semua tunggu. Kan? Tapi dengan syarat pengawas tu boleh petik ke siapa tu lah. Kamu janganlah bagi dia jadi bodoh weh. Kan? Rugi kan? Kalau jadi macam tu memang exam online tu, exam online kan senang. Tunggu seorang siap, tunggu WhatsApp bunyi. WhatsApp pun tak bunyi ni. Aduh, aku tak dapat jawab ni. Tak bunyi WhatsApp lagi. Okey. Dah. Berapa jumlah X kuasa 2 untuk Aidil? Cepat. Sebab tu markah dia bagi 9 tau. Cepat. Cerita saya kalau tulisan saya cantik, saya ambil gambar dapat jawapan. Tapi itulah. Hello. Oh, kalkulator pun bunyi Mobile Legend. Kelakar. 22.77 square plus 25. Hah? Ni. Ni. 25 Oh, salah. Saya salah. Betul kamu salin ni, kamu dapat jawapan dalam harian. Saya salah. Tapi yang ni betul. Apa benda? Tahu kalkulator saya bagi ada per 1000 lagi. Macam mana nak buat? Ha? Tukar belahan lah? Oh boleh? 3309.963. Betul? Jumlah X kuasa 2 untuk 18. Enggak tu? Tiga 10.329 8, betul? Mula sama tak? Ha? Ha, 9 kuasa 2.
Jadi untuk varian kita, varian untuk ideal adalah 3309.963 bahagi dengan 5 tolak dengan ideal pun dia punya mean sama 25.73 kuasa. Negatif. Salah kat mana? Nombor salah ke? Kalkulator salah ni. Itulah, saya tak ada kalkulator. Pakai ni, dia bodoh sikit iPad ni. Apa saya sini salah tekan? Kau dah buat apa jumlah ni? Saya rasa macam banyak tau. Dapat sikit je 1000. Mana tu? Tak, saya kira sekali ni. Ni berapa? Ni berapa? Pula. Ni jumlah air kuasa 2. Ni betul tak ni? Lebih lah. Duk andai. Andai. 728. Ni. Tepat-tepat lah. Ha? Tepat-tepat 728. Kenapa tak beritahu tadi? Cerita dia. Okey. Yang ni cerita awak apa? Saya kalau ada kalkulator biasa ni yang ada bunyi tu laju saya kira. Saya tak erti ke saintifik ni. Oh, kita teruk kalkulator ni. iPad ni. Boleh jual lah ni. Siapa nak beli? 25.34 kuasa 2 campur dengan betul. Tu ada pelik tak tak? Yang kuasa 2. Untuk ideal. Macam dapat negatif ni? Ya, saya 33. Oh, kena pakai kalkulator ni, kena pakai pecahan ni. Aduh. 09.963 bahagi dengan 5 tolak dengan 25.728. Ha? 0.06216. Buat apa square root? Tolak Makkah. Varian untuk Z. Ni betul tak? Betul kan? 3310.3298 per dengan 5 tolak dengan 25.728 kuasa 2. Dapat? Dia bila nombor-nombor banyak ni kadang-kadang careless ni. 3310.3298. 13
5, 9, 7, 6. Tapi dalam Okay, saya tak nak tengok skema, saya tengok soalan je. Sebab bila kita jawab exam, kita mana ada nampak skema. Nampak skema tak jawab exam? Tak ada, tak ada. Dia kata berdasarkan mean dan variance. Bila pula pergi tengok CPY pula? tapi kalau tentukan Tak ada, tak ada. Sebab apa? Kamu tengok skema, itu problem bila kamu tengok skema tau. kalau dalam buku tak tentukan lebih teori. Payah sembang kan. Bila kamu tengok soalan, soalan begitu berdasarkan mean dan variance. Kamu sentuh CPY, bahagian yang kamu tulis pasal CPY tak ada markah. Lepas tu kamu tengok skema kan. Lepas tu bila skema salah kamu komplain. Cikgu skema ni salah. Komplain. Jadi yang ini bila nilai dia, bila kita tengok variant, kenapa dia tengok dia variant? Kenapa dia tak guna CPY? Kenapa tak guna CPY? Kau bayangkan CPY dia punca kuasa betul tak? Nampak? Besar lagi nombor kalau punca kuasa. Kan? Bila punca kuasa, nombor besar. Variant sebenarnya bila kita tengok, hanya sama je cerita dia. Jadi kita pilih ni dengan ni, kita pilih mana? Siapa yang lagi besar variant ni? Bila kita pilih Z, kenapa kita pilih Z? Soalan dia tanya apa? Macam nak jawab soalan dia? Soalan dia kamu jawab ikut ayat dia tanya, sebiji. Dia kata apa? Cikgu Yusuf ingin memilih seorang atlet untuk mewakili sekolah. Jadi kamu tulis apa? Zakwan akan dipilih. Betul tak? Zakwan akan dipilih. Kenapa? Dia kata berdasarkan mean dan variance saja. Jangan buat benda lain. Kan? Sebab apa? Sebab kedua-duanya mempunyai mean yang sama. Kena bagi tahu tu. Kedua-dua mempunyai mean yang sama. Jadi kita pilih berdasarkan nilai variance. Bukan dia lebih kecil, lebih kurang terserak. Lebih kecil. Mana? Bila kamu buat ni punca kuasa, ya. Kalau dalam buku teks, tadi kau cakap. Ya, tak sekarang ni bila kita pakai variant betul. Tapi ni 0 point something. 3 something sini. Sama lah cerita dia. Aduh. Lebih kurang terserak. Kejap. Sabar je cerita. Okey. Yang Sapuan cerita betul. Kan? Tapi jawapan dia mengatakan kurang terserak salah. Kan? Dia lebih kecil nilai varian dia, data adalah lebih menghampiri kepada mean. Nampak? Dia lebih menghampiri kepada nilai purata. Kan? Jadi nilai data yang lebih daripada purata adalah lebih baik. Sebab apa? Jawapan seterusnya sebab markah ni 9 tau. Baru kita tambah. Topik apa ni? Sukatan serakan. Apa maksud serakan? Baru kita bagi jawapan last. Sebab topik sukatan serakan. Baru kau masukkan cerita pasal terserak dengan tidak terserak. Dia dua benda. Kalau mean dia sama, automatik kita kena tengok dekat variant atau sesihan jawai. Okay. Ini mean. Mean maksudnya purata benda tu. Kan? Jadi kalau variant dia lebih besar, maksudnya benda ni dia mungkin dia duduk macam tu, macam kita target kan. Lagi kecil ni, dia lagi dekat menghampiri mean tersebut. Okay. Bila soalan dia larian, kita tak nampak sangat. Yang lebih nampak bila kita main dart. Markah. Nampak? Bila kita main dart, kalau kita bulat kat sini, ada setengah orang, dia baling sini je. Nampak? Tapi sharp. Pak. Maksudnya apa? Mean dia yang tu. Nampak? Dan dia punya variance sangat kecil. Sebab tempat yang sama. Kita panggil dia sangat peka. Betul? Kan? Tapi ada seorang lagi,
Dia baling ni jenis dua-dua orang ni kan, cerita lagi ni kan. Sebab min sama. Dia baling tempat yang sama juga. Gila ni dua-dua ni. Baling tempat yang sama. Orang kedua nak lumba ni siapa menang? Itu bodoh. Kan? Dia tengok orang pertama baling situ, dia pun tak tahu dia tahu kena baling situ ke. Dia pun baling. Dapat tempat sama. Nampak? Siapa pemenangnya? Tak ada pemenangnya. Sebab soalan tak ada. Sebab dua-dua baling tempat yang sama. Itu dat lah, nampak? Tapi pasal benda ni, kalau min dia berbeza, kita akan pilih min dulu. Contoh automatik, kalau min ni dapat 25.728, tiba-tiba Mamat ni dapat 24. Siapa yang kita akan pilih? Yang 24 kita akan pilih. Sebab dia ni apa? Lumba lari, betul tak? Siapa masa lebih kecil, kita akan pilih. Kan? Okey? Ni lumba lagi. Ada satu lagi markah kalau main, dia kata main dat pula, kamu kena pilih yang lebih besar pula. Sebab dia kira markah. Dia tengok keadaan. Okay, yang ini kita akan pilih siapa? Yang lebih, apa kita panggil? Min yang lebih rendah. Kalau min dia berbeza lah. Kan? Variant kenapa? Variant menunjukkan nilai data dia lebih dekat dengan min. Lebih dekat dengan purata. Iaitu nilai serakan dia untuk yang kecil ni kita panggil dia terserak dengan lebih kecil. Yang besar terserak dengan lebih besar. Okey? Kalau kamu tengok dekat senarai jadual, dia jarang bagi sisian piawai. Sebab bila sisian piawai benda tu melibatkan punca kuasa. Sebab tu dalam jadual dia akan bagi variant. Contoh kalau kita belajar dalam apa? Taburan kembangan kalian pun, dia bagi min dengan variant. Dia tak bagi min dengan sisian piawai. Okey? Puas hati siapa kan? Okey, baca skema dia tulis apa? Dia just beritahu idea dia. Itu je bagi tahu. Lagi tak sonoh ni macam ni. Dia bagi tahu ideal je dia pilih. Itu je. Apa-apalah. Mana? Dia tak bagi tahu. Berikan justifikasi. Okay. Tak payah bagilah justifikasi je. Inilah markah ni. Kan? Okey. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah, boleh Kisah? Kisah dah tidur ke? Terima kasih cikgu. Okey, baik.